baik sekarang sebagai contoh. Bila kita nak bermain dengan konsep sebenar ketuhanan, dalam Al-Quran jelas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Jelas ayat pertama. Satu tunggal esa, bermaksud tidak ada Tuhan lain yang ada, yang wujud selain dia. Tidak ada pencipta lain yang ada dan wujud selain dia. Satu saja. Yang kedua, Allahus samad. Kepadanya lah tempat bergantung harap segala makhluk. Sifat Tuhan ni, semua makhluk selain dia, orang kena harap dekat dia, orang kena bergantung dekat dia. Semua makhluk perlukan dia. Tak kira makhluk hak paling besar, tak kira makhluk hak paling kecil, tak kira makhluk hak nampak pada mata kasar kita, tak kira makhluk yang mata kita tak nampak, semuanya bergantung, berharapan pada dia. Itu sifat Tuhan. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Dia tidak beranak untuk melahirkan anak-anak dia. Jawatan Allah, jawatan Tuhan ini bukan warisan. Kalau aku mati besok, anak nombor 2 tu jadi Tuhan. Lagu tu ke? Kalau aku mati besok, aku berwasiat anak sulung mesti ambil jawatan aku. Lagu tu ke? Tidak. Tak ada sistem keturunan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga wujud azali. Tak ada orang tua. Tak ada kata Allah ni ada mak, Allah ni ada pak yang melahirkan dia. Dia ada wujud sejak azali. Yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun makhluk yang sama, yang setara, yang sekufu dengan dia. Maksudnya kalau ada makhluk lain yang sama kehebatan macam dia, tu bukan Tuhan tu. Kalau ada makhluk lain yang boleh menandingi dia, tu bukan Tuhan tu. Jelas Dalam akidah kita orang Islam, satu, semua orang bergantung harap, tak beranak, tak diperanakkan, tak ada satu pun hak sama dengan dia. Itulah Tuhan. Hari ini yang jadi berbeza pasal apa? Sebab macam-macam konsep kefahaman yang sebenar tentang Tuhan. Tapi bagaimana sebenar pandangan ini dalam kitab suci masing-masing? Di Malaysia yang terbesar kedua agama Kristian. Dan kita tahu, orang-orang Kristian hari ini beriman berpandukan kepada 4 Injil. Injil Mark, Injil John, Injil Matthew dan Injil Luke. Dalam Injil Mark pasal yang ke-12 ayat yang ke-29. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hukum yang terutama adalah, dengarlah wahai Bani Israel, sesungguhnya Allah itu Tuhan kita dan dia bersifat Maha Esa. Jelas. Buka Injil Mark pasal 12 ayat 29. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hukum yang terutama adalah, dengarlah wahai Bani Israel, sesungguhnya Allah itu Tuhan kita dan dia bersifat Maha Esa. Bukan satu ayat ni, banyak lagi bertaburan dalam Bible yang lain. Tetapi kenapa ayat ni diabaikan, dinafikan dan dikesampingkan oleh penganut-penganut dia sendiri? Jelas Allah itu Esa, jelas Allah itu tunggal. Kenapa perlu datang konsep Trinity digabung dengan Ruhul Kudus dan Isa itu dinisbahkan sebagai anak Tuhan? Bukankah ini ekstremis? Bukankah ini pelampauan yang telah dilakukan oleh ulama-ulama mereka terhadap agama suci? Tapi hakikatnya kitab mengatakan demikian. Allah, Tuhan yang bersifat tunggal, Maha Esa. Sama. Hak dia nak karuk tu cerita dia. Agama apa lagi hak ada?
agama Hindu sebagai contoh. Agama Hindu mereka beriman, berakidah, berkeyakinan dengan dua jenis kitab. Satu dipanggil Sruti, satu dipanggil Smurti. Sruti yang pertama ialah kitab yang mereka yakin dan percaya yang ini diwahyukan oleh Tuhan, oleh pencipta kepada para rishi, kepada para utusan. Kalau nisbah agama Islam, yang diarti nama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kita tak kenal pun siapa dia punya rishi, cuma hak kita kenal Rishi Kapoor saja. Dia ada 3 jenis kitab dalam komponen Sruti, hak diyakini diwahyukan. Yang pertama, Weda. Kita belajar sejarah tingkatan 5 dulu. Kitab Weda ada 4 jenis: Rig Weda, Yajur Weda, Sama Weda, Atharva Weda. Yang kedua, kitab Upanishad. Pertama disebut Chandogya Upanishad. Yang kedua Suita Sutara Upanishad. Yang ketiga Bandana Rayaka Upanishad. Yang ketiga Gita, Sri Bhagavad Gita. Inilah kitab yang tergolong dalam golongan Sruti, yang diyakini dan dipercayai diwahyukan oleh Tuhan kepada para rishi. Nak cari mana dalil, bukti dan hujah? Buka kitab Upanishad. Dalam Chandogya Upanishad, fasal yang ke-6 bahagian 2 ayat 1, apa yang dia sebut? Akam avidetuim. Ingat kitab Weda ni bila hari ni sinonim dengan orang India. Kitab Weda ni tulis bahasa Tamil ke bahasa Sanskrit? Sanskrit. Kadang-kadang orang Hindu sendiri pun tak erti nak baca kitab dia. Kena belajar bahasa Sanskrit baru boleh baca. Sama macam kita. Orang Melayu bahasa Melayu, tapi nak baca Quran kena belajar bahasa Arab. Tak belajar tak reti, boleh baca. Chandogya Upanishad fasal ke-6 bahagian 2 ayat 1, Akam avidetuim. Maksud dia sama dengan ayat 1 Al-Ikhlas. Allah itu satu, Allah itu esa, Allah itu tunggal. Jelas? Dalam Suita Sutara Upanishad fasal yang ke-6 ayat yang ke-19, apa disebutkan? Cuba cek nanti sama ada saya terlupa fasal ke-6 betul ayat yang ke-9 atau 19. Yang saya rasa lebih kepada fasal ke-6 ayat yang ke-9. Dia sebut apa? Nakasya Kasji Janita Nakapida. Apa dia maksud dia? Sama dengan Ikhlas ayat 3. Lam yalid wa lam yulad. Dia adalah zat yang tidak beranak dan zat yang tidak mempunyai tuan, otomatik tak ada ayah, tak ada ibu. Dalam Upanishad yang sama, Suita Sutara Upanishad fasal ke-4 ayat yang ke-19, Natastya Pratima Asti. Apa maksud dia? Sama dengan ayat 4 surah Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama, yang sekupu, yang setara dengan dia. Patu bila ayat ni menceritakan pada pencipta dia, kenapa ayat ni diabaikan? Kenapa ayat ni dilupakan? Adakah orang-orang Hindu tak jumpa ayat ni dalam Upanishad mereka? Mustahil. Mereka memiliki ramai ulama-ulama mereka. Mereka memiliki ramai sami-sami mereka yang berkemampuan untuk memahami ayat ini dengan baik dan jelas. Tetapi hakikatnya bagaimana bentuk konsep ketuhanan yang lahir daripada agama Hindu sekarang? Sama ke tak sama? Tak sama. Maksudnya dah berlaku penyelewengan dalam agama ini. Bagaimana dengan agama Buddha? Agama Buddha, sebelum itulah kita terlupa hak Smurti tu. Smurti ni, mereka tak dakwa ni wahyu Tuhan. Smurti ni ialah kitab yang ditulis oleh manusia. Tapi mereka yakin, mereka percaya
Sebab Smurti ini tak melibatkan akidah, tak melibatkan ibadat. Dia lebih kepada sejarah dan penceritaan. Hak kita belajar dulu, hak depan saya ni, hak berumur 50, 60. Hikayat, Ramayana dan Mahabharata. Karangan Walmiki yang memiliki lebih daripada 100,000 bait. Itu Smurti. Baik, Buddha. Bila sebut tentang Buddha, Buddha pun ada dua juga. Pertama dia panggil Pitaka. Yang kedua dia panggil Sutra. Pitaka dia ada 3, Tripitaka, 3 bakul. Sutta Pitaka, Wisaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Dalam Sutta Pitaka yang pertama ada bab nama Udana. Fasal yang ke-8, ayat yang ke-3. Dengarlah olehmu wahai para bikhu. Who is bikhu? Bikhu orang-orang yang berotoriti dan berintegriti dalam agama Buddha. Bikhu merujuk kepada para sami dan agamawan Buddha. Sesungguhnya ada sesuatu zat yang tidak terlahir, sesuatu zat yang tidak terjelma, sesuatu zat yang tidak tercipta. Dia maha agung, dia maha mutlak. Cerita siapa ni? Cerita siapa ni? Ada sesuatu zat yang tidak tercipta, yang tidak terjelma, yang tidak tergambar. Dia maha agung, dia maha mutlak. Cerita pasal siapa ni? Ini jelas dalam Sutta Pitaka Udana fasal 8 ayat 3. Bagaimana dengan agama Sikh? Agama Sikh antara agama minoriti tempat kita. Kitab agung agama Sikh Sri Guru Granth Sahib. Sri Guru Granth Sahib. Dia ada volume 1 fasal 1 ayat 1. Ayat ni dianggap sebagai Japoji Mul Mantra. Ayat penting. Sesungguhnya hanya ada satu sahaja Tuhan yang eksis. Ada satu saja Tuhan yang wujud, ada satu saja Tuhan yang ada. Keeksistanan dia, kewujudan dia, keberadaan dia tidak nampak pada pandangan mata manusia. Dia digelar Ek Omkara. Siapa Ek Omkara? Tak tahu, tapi sifat dia dah disebut awal tadi. Hanya ada satu saja Tuhan yang wujud dan ada, wujud dan keberadaan dia tak nampak pada pandangan mata. Jelas. Agama Yahudi, walaupun kecil bilangan dia di Malaysia, agama Yahudi lebih merujuk kepada Old Testament ke New Testament? Old Testament. Dalam tu ada Taurat 5. Book of Genesis, Book of Exodus, Book of Deuteronomy, Book of Leviticus, Book of Numbers. Dalam kitab Nabi Yesaya, Nabi Yesaya ni bukan 25 Rasul dalam Quran, tapi dia termasuk dalam Nabi dan Rasul hak 313. Mengikut fahaman agama Injil pula, agama Kristian. Dalam kitab Nabi Yesaya fasal ke-45 ayat yang ke-5. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Kitab Nabi Yesaya fasal ke-45 ayat yang ke-5, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Jelas. Dalam kitab Ulangan fasal yang ke-5 ayat yang ke-7, jangan ada di hadapan kamu, hai Bani Israel, selain aku Allah Tuhan kamu. Jangan ada di hadapan kamu, wahai Bani Israel, selain Allah, aku ni Tuhan kamu. Jelas ke tak jelas? Jelas. Agama apa lagi? Zoroaster alias Zarathustra. Agama Parsi kuno. Zoroaster ni nama Nabi. Kitab suci dia Zen Avesta. Pemecahan Zen Avesta ada satu kitab kecil nama Yasna.
Fasal 31 ayat 7. Sesungguhnya dialah Tuhan yang paling besar dan paling agung, sifat dia tidak dilahirkan dan sifat dia tidak mempunyai tuan. Maksudnya tidak ada bapa dan tidak ada ibu, jelas. Bahkan boleh dikatakan hampir keseluruhan dalam kitab suci yang diyakini dan dipegang oleh agama-agama lain selain Islam mengajarkan bahawa pencipta Tuhan Allah itu tunggal satu, Maha Esa. Lepas tu hak jadi macam-macam ni. Kalau salah sekalipun, jangan kaitkan dengan agama, tu penyelewengan yang dilakukan oleh penganut. Kalau tak betul sekalipun, jangan dikaitkan dengan pemahaman sebenar agama, kalau itu penyelewengan yang dilakukan oleh pemeluk dia. Jelas ke tak jelas ni? Jelas, baik. Tetapi kita ada satu lagi benda